menguruskan emosi kita. So antara cara untuk kita berhadapan dengan keadaan ini, dan saya kira kalau yang berkat rapat tentang kita rasa tak nak buat apa-apa ni, dia lebih kepada kita burn out, berlaku burn out. So burn out ni biasanya antara tips dia adalah yang pertama, kita belajar untuk berkongsi apa yang kita rasa tu tadi. Berkongsi isu yang sedang kita hadapi ni. Anda luahkan kepada yang terdekat. Contoh contoh dalam sirah Nabawiyah tadi kan, macam mana Nabi balik dalam keadaan ketakutan tu tadi, dalam peristiwa penerimaan wahyu tu tadi, Nabi berjumpa dengan Sayyidatina Khadijah. Nabi minta untuk Sayyidatina Khadijah berikan keselesaan kepada Nabi. So cari orang yang tepat, yang mana kita kata kita percaya dekat dia. Kalau kita kongsi dengan dia ni, apa yang kita sedang tanggung ni, dia tak viral lah. Okay. So yang tu yang pertama. Yang kedua, kita jauhkan diri kita daripada orang-orang yang boleh kita kata boleh membuatkan perasaan kita tu jadi lebih teruk, ataupun orang yang negatif lah, ataupun orang yang toksik dalam kehidupan kita. Cuba jauhkan diri daripada mereka. Okay. Contohnya, kau ni teruk lah. Tidak memberikan kata-kata yang motivasi pun kepada kita. Contoh orang yang memberikan kita sokongan, tak apa, it's okay. Mungkin kau boleh susun tugasan ni, utamakan mana yang dulu yang lebih penting. So tu adalah orang yang membina kepada kita. Okay. Kemudian yang ketiga, apa-apa pun kita kena belajar bertenang. Relax. Relax di sini. Semua orang akan berhadapan dengan keadaan yang stres, boleh berhadapan dengan keadaan yang burn out ini, dan kita akan lalui benda ni. Kita akan lalui dan kita akan dapat melaluinya dengan baik, insya-Allah. So dekat situ kita kena be relax dulu dan cuba explore tips-tips yang berkait rapat tentang teknik relaksasi. Contohnya deep breathing, pernafasan mendalam, grounding teknik, teknik grounding yang sangat bagus sebab membantu kita untuk kita aktifkan deria-deria yang kita ada. Dan kemudian contoh yang lain, mindfulness. Kita khusyuk dalam solat tu antara contoh mindfulness. Contoh kita menyedari apa benda yang kita sebut. Apa benda yang kita sebut. Allahu Akbar. Kita aware dengan keadaan tersebut kan. So tu antara contoh teknik relaksasi juga. Kemudian yang seterusnya adalah senaman rutin. Kena ada senaman yang rutin. Baru-baru ni suami saya ada ajar yang berkait rapat tentang senaman. Dia ada banyak jenis senaman, tapi senaman yang paling baik ni adalah contohnya Allah Ta'ala, saya lupa term dia. Term dia, tapi nak katanya senaman ni pun dia ada kaedah-kaedah dia. So itu pun kita kena belajar juga. Yang paling penting adalah kita ada rutin untuk kesihatan fizikal kita ni, senaman. Buat kerja rumah tu dia bukan senaman. Buat kerja rumah susun tu kan, dia bukan senaman. Kalau berjalan pun, dietitian ni kongsi dengan husband saya, dia kata kalau berjalan pun jenis jalan cepat tu. Yang jalan cepat tu kan, kalau pergi dekat taman rekreasi tu boleh nampak lah macam mana jenis orang yang jogging cepat gitu. Jalan cepat. Kemudian yang terakhir juga saya boleh sebut, dapatkan tidur yang sihat, ataupun kita panggil sebagai sleep hygiene. Sleep hygiene, tidur yang sihat. Tidur yang sihat. So itu antara cara juga untuk kita nak atasi keadaan yang serabut tu tadi. Keadaan yang kita rasa macam stres sampai tugasan sampai tak terbuat. So ni dia dah nak masuk kepada burn out ni. Sampai rasa tak nak buat apa-apa, itu dah sampai masuk kepada burn out lah. Tapi sampai tak terbuat ni saya rasa dia masih lagi di peringkat contoh yang Cik Afif beri ni, masih lagi dalam keadaan yang stres lah. Ada pun poin-poin yang saya berikan tu tadi, insya-Allah bersesuaian untuk membantu kurangkan kita punya keadaan yang terlalu stres tu tadi. Tapi bila ada kait dengan tugasan ni kan, itu antara contoh
tekanan yang berkait rapat dengan persekitaran. Sebabkan tanggungjawab tadi kita rasa terbeban kan. Tanggungjawab pelajar dengan tugasan-tugasan dia, kat tempat kerja kita dengan tugasan-tugasan kita. So tu adalah faktor yang disebabkan persekitaran lah. So dalam keadaan macam tu memang kita kena dia kena ada tips-tips dia. Dia kena ada strategi dia. Macam mana nak berhadapan dengan isu tadi secara spesifik. Contoh kalau macam saya kongsikan sikit dalam sesi kaunseling saya kadang-kadang kita guna teknik yang yang berkait rapat tentang yang apa tajuk dia adalah related dengan Eisenhower matrix yang mana kita ajar dia urgent, kerja yang urgent, important, urgent, not important, not urgent, not important. So kat situ dia susun dia berkotak kan? Dia berkotak kan? 4 kotak tu kan. 4 kotak tu kan. So kat situ kita bahagikan tugasan-tugasan kat mana. So ada tugasan yang rupanya kita tak perlu buat pun sebab because of it is not urgent and not important. Contoh kan. Cuma fikir je banyak. Ya, cuma kita banyak fikir tentang benda tu dan menyebabkan dia mengganggulah kehidupan kita secara keseluruhan. So bila kita susun balik kehidupan kita ni, insya-Allah benda tu boleh membantu kita. Dan percayalah setiap penyakit tu ada ubat dia. Setiap penyakit tu juga ada rawatan dia insya-Allah. Cuma rawatan tu je yang berbeza kan. Ada orang dia berjumpa dengan doktor kan. Ada orang dia berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan strategi-strategi yang seterusnya bagaimana dia nak menyusun apa action yang dia perlu ambil lah. Dan percayalah insya-Allah setiap masalah kita tu akan ada solusinya. Kalau kita tidak dapat menyelesaikan masalah itu, isu tu tersendiri, tetapi insyaAllah kita boleh cuba mencari penyelesaian bagaimana nak handle kita punya emotion. Okey, saya bagi contoh dekat sini saya ada masa lagi ke kesuntukan? Kesuntukan sedikit tapi sila lagi. Okey, saya rasa ni yang terakhir lah. Okey, ada juga klien-klien yang datang berjumpa dengan kami di Nur Center ni yang contohnya berhadapan dengan isu yang berkait rapat tentang kita kata mungkin kami sebagai kaunselor kita tak ada pun solusi tu contohnya contohnya kalau berkait dengan penyakit yang katakanlah contohnya kanser. Dia punya rawatan dia perlu pergi berjumpa dengan doktor, kemoterapi. So but sometimes they need someone yang dia boleh berkongsi emosi mereka. So kat situ kita sebut sebagai encouragement. Sokongan, berikan sokongan. So benda ni penting sebenarnya dalam kalangan masyarakat yang mana kita kurang memberikan sokongan antara satu sama lain. Dan saya sebut di sini juga tuan-tuan dan puan-puan yang turut serta pada malam ni, kadang-kala kita mudah berbuat baik kepada orang luar. Tetapi kita susah untuk berbuat baik kepada orang yang di dalam rumah kita, ahli keluarga kita. Dan kadang-kadang kita terlupa untuk berbuat baik kepada diri kita sendiri. So saya kira saya nak mengambil ruang dan peluang ini untuk sama-sama kita memberikan hak kepada diri kita. Kalau kita rasa kita perlu untuk mendapatkan bantuan profesional yang berkait rapat tentang isu kesihatan mental kita, maka tak ada masalahnya pun. Berikan hak yang sama seperti mana kita berikan hak kepada kesihatan fizikal kita, berikan hak yang sama kepada kesihatan mental kita. InsyaAllah benda tu sebenarnya membantu kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang kita kata boleh memberikan manfaat kepada manusia sekeliling insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih kepada pihak Yadim atas jemputan dan terima kasih juga